daripada kumpulan 2 untuk subjek CSG 2011. Hari ini kami akan menceritakan tentang teknik dan cara permainan bola tampar. Sebelum kita mulakan dengan topik hari ini, saya Wan Khairul Hakim bin Wan Muhammad, nombor metrik D202010926686. Okey, baiklah. Bola tampar bermula di Malaysia pada tahun 1920 di Pulau Pinang, Malaysia, dan juga di Amerika Syarikat pada tahun 1895. Bola tampar terpecah kepada dua kumpulan, yang mana setiap kumpulan mempunyai 6 orang ahli dan diasingkan dengan satu jaring. Tetapi tidak dipanggil bola jaring, dipanggil dengan bola tampar. Nama saya Prasewi, nombor metrik saya D202010945996. Saya akan menerangkan teknik servis bawah dan teknik servis atas. Teknik servis bawah. Langkah pertama adalah posisi ketika tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda dengan badan agak condong ke depan. Langkah yang kedua ialah salah satu tangan memegang bola dan tangan yang satu lagi digunakan untuk memukul bola dan jari-jari tangan dalam keadaan menggenggam. Langkah yang terakhir adalah bola sedikit dilambungkan, kemudian bola dipukul di bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan. Seterusnya, teknik servis atas. Langkah pertama, posisi ketika tubuh berdiri. Salah satu tangan memegang bola. Kemudian, bola dilambungkan dan dipukul dengan jari-jari secara rapat sekuat tenaga. Langkah ketiga, pukulan bola perlu melepasi di atas net. Langkah yang terakhir, bola boleh dipukul dengan keras supaya beralun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najwa Afika binti Razini. Nombor metrik D202010955855. Saya akan membentangkan tentang jump float, setting dan juga digging. Sekarang saya akan membentangkan tentang floating service ataupun boleh dikenali sebagai servis apungan. Servis apungan ni adalah sejenis servis di mana jalannya bola dari hasil pukulan servis tidak mengandungi putaran. Dalam istilah lain, floating service ni dia istilah yang digunakan untuk pukulan yang dengan arah yang bergelombang. Okay, cara-cara untuk membuat servis floating service ataupun boleh dikenali sebagai servis ampungan ini adalah, pertama sekali kita perlu membuat posisi kaki kita sama seperti kita ingin membuat servis tenis, iaitu merendahkan badan sedikit. Lepas tu tangan kiri memegang bola dan tangan kanan di samping setinggi pelapis. Maksudnya tinggi sikit daripada kepala kita. Lepas tu dengan tangan kiri melambungkan bola sedikit ke samping kanan tapi tidak terlalu tinggi. Lepas tu setelah bola melambung ke atas setinggi tangan, setinggi kepala, tangan kanan akan memukul pada bahagian tengah bola. Seterusnya adalah teknik mengumpan atau boleh dikenali sebagai teknik setting, di mana teknik mengumpan ni ialah kemahiran yang untuk menghantar dan menyediakan bola untuk memudahkan rakan sepasukan melakukan rejaman. Dalam situasi pertandingan, kebiasaannya seseorang pemain akan diberikan tugasan untuk melakukan umpan. Jadi mengumpan boleh digunakan sama ada dari tepi jaring atau dari tengah gelanggang, di mana pemain sita akan menghantar bola mengikut ketinggian dan arah kepada rakannya bagi membolehkan pasukan itu untuk membuat rejaman. Jadi tanpa umpaman yang baik dan tepat daripada sita, ia akan menyebabkan sulitlah untuk membuat rejaman. Pengumpanan ni dan pengumpan dan perejam mestilah memiliki tahap persefahaman yang tinggi. Pengumpan seharusnya
tahu akan arah dan corak lambungan bola yang dia nak dikendaki oleh perejam sebelum dia membuat rejaman. Dua perkara asas dalam kemahiran membuat umpaman ialah pergerakan badan, kaki yang harus selesa dan seimbang. Jadi digging adalah salah satu daripada teknik yang digunakan untuk menghalang bola dari menyentuh gelanggang selepas servis atau serangan dari pihak lawan, terutamanya bila hampir menyentuh lantai. Hantaran ni biasanya, teknik ni biasanya digunakan untuk menahan, terutamanya menyelamatkan bola dan mengawal semula bola tersebut. Digging mempunyai banyak jenis. Salah satunya persediaan kedudukan asas. Jadi hantaran bawah tangan daripada arah sisi, junam dan tangkap, junam dan loncor, dan junam pusing dan juga berguling. Di dalam bola tampar, teknik ini digunakan untuk menguasai cara menghantar bola ke pihak lawan dan rakan sepasukan. Hantaran ini dia digunakan pada aras bawah menggunakan dua belah tangan. Dia digunakan ketika bola tersebut berada terlalu dekat dengan lantai. Jadi pemain tidak sempat mengambil posisi yang baik untuk menggunakan hantaran atas kepala. Cara-cara pukulan menyangga ataupun digging ini adalah permulaan dia, teknik dia. Kita perlu merapatkan kedua ibu jari. Ini ibu jari. Lepas tu luruskan tangan untuk menyangga dengan lebih baik. Jadi letak bola di sini, di atas untuk menyangga, dan kita akan bawa ke atas. Rendahkan badan supaya bola tu boleh melepasi jaring, menjadi impak yang lebih besar lah, lebih kuat lah ketika kita nak menahan. Spike. Teknik spike ada dua cara, iaitu run up dan juga diri setempat. Run up memerlukan 3 langkah seperti kita berlari sedikit sebelum kita memukul bola, ataupun diri setempat, kita stay pada tempat kita berdiri dan memukul bola. Okey, spike ada 3 jenis pukulan, iaitu buku 5, tapak tangan dan juga menadahkan tangan. Kebiasaannya kita akan menggunakan menadahkan tangan lah. Teknik spike ni kita akan melompat dan kebiasaannya akan menggerakkan kedua belah kaki kita untuk kita bagi impak yang sebaiknya kepada bola. Teknik spike ni ataupun boleh dikenali sebagai, kalau dalam badminton tu orang panggil smash lah. Pergerakan tangan ni sangat-sangat penting, kerana kalau kata tangan kita salah memukulnya, bola kita akan tidak pergi ke bawah. Dan teknik spike ni target kita adalah untuk smash dan halang daripada pihak lawan mengambil bola. Okey, baik. Teknik seterusnya adalah teknik mengadang ataupun dikenali sebagai teknik blocking. Blocking ini, keseluruh tubuh badan kita akan menghadap jaring dan kita akan menghalang bola pihak lawan daripada masuk ke pihak kita. Keselaluannya, blocking ini kita akan halang bola yang laju dengan cara seluruh tubuh badan kita akan menghadap jaring. Kita akan melompat dengan tangan yang lurus dan kaki yang lurus. Kedua belah kaki kita akan naik. Blocking ini perlu badan yang fleksibel dan juga mata yang tajam, kerana kita perlu tengok mana bola itu akan pergi. Gelanggang permainan adalah sebuah segi 4 tepat bersimetri dengan 18 kali 9 meter yang dikelilingi oleh satu zon bebas sekurang-kurangnya mempunyai 3 meter lebar dengan satu ruang yang bebas dari sebarang gangguan yang tingginya sekurang-kurang 7 meter dari permukaan permainan. Untuk pertandingan dunia seperti FIVB, zon bebas hendaklah sekurang-kurangnya 5 meter dari garisan tepi dan 8 meter dari garisan belakang. Ruang bebas hendaklah sekurang-kurangnya 12.5 meter tinggi daripada permukaan permainan. Yang ketiga ialah objek dan pakaian yang dilarang. Terdapat 3 peraturan bagi objek dan pakaian yang dilarang. Yang pertama, pemain dilarang untuk memakai pakaian yang mengandungi objek yang boleh mencederakan atau memberi kelebihan yang tidak semula jadi kepada pemain. Yang kedua, pemain boleh memakai cermin mata tetapi atas risiko dirinya sendiri. Dan yang ketiga, pemain tidak dibenarkan untuk memakai pakaian yang tidak seragam, yang mempunyai nombor yang tidak rasmi dan warna yang berbeza daripada pemain lain.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pertukaran yang dibenarkan. Yang pertama, jika kedua-dua pasukan tiba untuk sesuatu perlawanan dengan memakai jersey yang sama warna, maka pasukan tuan rumah haruslah menukar jersey mereka. Yang kedua, di gelanggang berkecuali, pasukan yang disenaraikan terdahulu pada jadual pertandingan mesti menukar jersey mereka. Referee yang pertama boleh membenarkan seorang pemain atau beberapa orang pemain untuk bermain tanpa kasut dan menukar jersey yang basah semasa selangan set atau selepas penggantian pemain dengan syarat jersey baru tersebut mestilah mempunyai warna, corak dan nombor yang sama. Poin yang terakhir untuk peraturan pertukaran yang dibenarkan ialah dalam cuaca yang sejuk, referee yang pertama boleh membenarkan pasukan untuk bermain dengan memakai pakaian latihan dengan syarat pakaian tersebut mestilah mempunyai warna, corak yang sama untuk keseluruhan pasukan dan dinomborkan dengan nombor yang betul. Seterusnya, peraturan bagi pemukaan pemain mestilah rata, memufuk dan sekata. Seterusnya, untuk pertandingan dunia FIVB iaitu Federation International di Volleyball, pemukaan kayu dan bahan sintetik sahaja yang dibenarkan. Semua pemukaan mestilah terlebih dahulu diluluskan oleh FIVB. Seterusnya, pemukaan permainan mestilah bebas dari sebarang punca-punca menyebabkan berlakunya kemalangan kepada pemain. Bermain di permukaan yang licin atau kasar tidak dibenarkan sama sekali. Bagi gelanggang di dalam dewan pula, permukaan permainan mestilah berwarna cerah. Bagi pertandingan dunia FIVB, warna putih adalah untuk garisan dan warna berlainan adalah untuk gelanggang permainan dan zon bebas diperlukan. Bagi gelanggang terbuka di luar, kecuraman 5 mm semeter dibenarkan untuk pengaliran air. Akhir sekali, garisan gelanggang yang diperbuat daripada pejal tidak dibenarkan sama sekali. Kesalahan-kesalahan dalam permainan bola tambang. Yang pertama, pukulan 4. Sesuatu pasukan dapati melakukan kesalahan jika memukul bola sebanyak 4 kali yang tidak termasuklah bola yang dihantar sebelum menghantarkannya semula ke pihak lawan. Yang kedua, bola dimegang. Kesalahan berlaku jika seseorang pemain didapati tidak memukul bola dengan jelas atau memegang dan menampung bola. Yang ketiga, sentuhan 2 kali. Kesalahan juga berlaku apabila seseorang pemain memukul bola 2 kali berturut-turut atau bola itu menyentuh beberapa bahagian badan secara berturut-turut kecuali pukulan penerimaan bola pertama. Yang keempat, menyeberangi jaring semasa mengantar. Seseorang pengantar boleh menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan membuat pukulan serang. Baiklah, seterusnya adalah kepada objek dan pakaian yang dilarang. Adalah dilarang memakai objek-objek yang boleh menyebabkan kecederaan atau memberi sesuatu kelebihan yang tidak semula jadi kepada pemain. Pemain boleh memakai cermin-mata atau risikonya ditanggung sendiri. Adalah tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang tidak mempunyai nombor yang rasmi atau warna yang berbeza daripada pemain yang lain.